supaya bila kita dah faham apa itu dengki, kita dapat berhati-hati dengan dengki. Allah SWT. Sebab ramai orang dia kata, kamu jangan dengki. Tapi bila orang tanya dia, dengki tu apa? Dengki tu dengki. Tak faham tu. Dengki tu apa? Yang pertama sekali, bercita-cita. Maksudnya dia teringin menghilangkan nikmat daripada orang lain. Bila dia tengok orang dapat nikmat, dia teringin nikmat yang orang dapat tu hilang terus, musnah. Itu dengki. Allah SWT. Terima kasih. Allah khair. Assalamualaikum. Yang kedua, Allah SWT Muhammad kata dia, nikmat yang dia nak hilang dekat orang tu, nikmat itu sama ada nikmat dunia ataupun nikmat akhirat, ataupun nikmat agama. Maksud dia, kita tengok kereta orang elok, Allah SWT Muhammad, dia tu pula main abang kat kita. Dia kata apa? Aku baru beli kereta aku. Hang kereta, ada pakai kereta lama lagi, aku kereta baru. Kita pun Allah SWT timbul rasa dengki. Ish, dia ni, aku kerja lama pada dia tapi aku tak boleh beli macam dia. Dia kerja baru sebulan dia beli kereta baru. Dengki tu main. Dan kita nak tahu tak, waktu tu kita ada sifat dengki ke tak? Dia akan main satu perasaan. Perasaan apa? Lagak dengan kereta baru, biar accident buang. Allah SWT. Bila main macam tu dah tanda ada sifat dengki dalam diri kita. Dan berdosa kalau kita biar sifat dengki tu terus ada dalam diri kita. Berdosa, kena maksudnya kena bersihkan dia. Ini dengki ni apa? Dia benda dipanggil sifat. Sifat yang duduk di hati kita, di batin kita ni, Allah SWT. Dan sifat ini dinamakan sifat yang tercela, sifat buruk, najis. Yang mana najis ataupun benda yang tercela pada diri kita wajib kita buang. Dengki di antara sifat yang wajib kita buang dalam diri kita. Okey ya? Allah SWT. Kita wajib bersihkan. Okey. Allah SWT. Jadi dengki tu apa? Allah SWT. Dia tengok orang dapat nikmat, dia teringin nikmat yang orang dapat tu hilang, musnah, hancur, accident, orang curi. Kita belagak dengan handphone baru, biar orang curi ya. Nampak? Dengki tu. Tengok, sungguh kena curi betul iPhone kawan dia. Dia kata apa? Itulah. Allah SWT belagak sangat. Maksudnya dia syok bila dia dengar harta ataupun nikmat yang orang dapat tu hilang ataupun musnah. Okey. Sama ada nikmat itu dunia, jenis harta benda, nama macam tu tak? Aku ni mengaji lama tapi Tok Guru tak puji aku pun. Dia tu baru mengaji 2 hari, Tok Guru puji. Maksudnya dia dapat nama dalam madrasah, dia dapat nama dalam satu jemaah. Tok Guru lebih percaya pada dia, lebih suka pada dia, lebih sebut nama dia. Akhirnya main perasaan, ish, dia ni baru mengaji dapat nama dah, kawan-kawan bakat suka dia. Aku lama ni, aku 10 tahun dah mengaji ni di PPAY. Padahal bohong, PPAY baru 2 tahun, baru setahun. Allah SWT. Okey. Jadi Allah SWT Muhammad, bila dia rasa aku tu, Allah SWT, tiba-tiba dia dengar satu hari Tok Guru tu marah kat orang yang ada nama tu. Tok Guru macam sisihkan dia. Kamu ni apa buat macam ni? Kenapa kamu ambil duit madrasah, kamu tipu, kamu seleweng duit ni? Dah, kamu dah khidmat di sini dah. Akhirnya nama dia jatuh. Kenapa? Dia menyeleweng amanah Tok Guru. Bila nama dia jatuh, dia ni hak selama ni dengki dan nama dia ni naik, dia rasa apa? Tu aku dah kata dah, memang tak boleh pakai dia ni. Itu dengki. Maksud dia apa? Dia seronok, dia suka, dia gembira, dia lapang hati dia bila tengok orang yang dia dengki tu jatuh. Ini khususnya berlaku dalam politik. Politik. Allah SWT. Tak salah orang nak masuk politik, tapi jaga-jaga dengki. Tengok orang naik, tak puas hati, cuba nak berjatuh, buat fitnah ni. Tiba-tiba orang tu jatuh sungguh dalam pilihan raya. Jatuh, dia pun angkat tangan, sorak tepuk tangan. Kenapa? Jatuh dah. Allah SWT. Dengki. Allah SWT dengki. Itu dengki. Dia nak nikmat dunia ataupun nikmat agama, Allah hilang pada orang tu. Kecuali orang yang pegang satu amanah tu memang penjenayah, dan juga dia juga adalah orang yang memusuhi agama ni. Tak apa kalau dia jatuh pun kita seronok, tak apa. Sebab sesuatu nikmat Allah pada kita. Allah selamatkan kita daripada orang yang zalim ataupun orang yang Allah SWT memusuhi agama Allah. Tapi kalau dia saudara kita, hanya beza fahaman politik, bendera dan warna, tak boleh kita seronok bila kawan kita jatuh. Tambah pula kita angkat tangan bukan Islam, kita seronok dengan bukan Islam, kita suka pula Allah SWT tengok kawan kita jatuh, saudara Muslim. Tak boleh. Kalau bukan Islam mengalahkan saudara Muslim kita, ialah bukan Islam parti kita, yang tu, yang Muslim tu parti lain.
Sebolehnya usahakan jangan meraihkan seolah kita seronok saudara se-Islam jatuh dan bukan Islam naik. Walaupun hak saudara se-Islam tak ikut fahaman kita, tak ikut kita, hak bukan Islam ikut kita, tu pun kena jaga adab. Takut-takut kita termasuk golongan yang merendahkan sama Muslim, tak boleh. Tak diizinkan oleh Nabi SAW. Maksudnya, kalau bila kita sebagai ahli politik, bila menang calon kita ni dia bukan Islam, dia mengalahkan calon Islam, kita sebagai pemimpin parti ataupun orang yang berpengaruh dalam politik, sebagai seorang Islam yang ada ilmu, jangan raikan sangat. Cukup kata, okey, parti kita menang, cukup. Tak payah tepuk tangan, angkat tangan macam tu bos semua, senyum ramai-ramai kenapa jatuh dah saudara kita. Ya, dia parti lain tapi dia saudara kita. Dia orang beriman, orang Islam. Yang menjatuhkan dia adalah yang bukan Islam. Allah SWT. Maksudnya, tak salah kalau kita nak membawa ideologi ataupun dakwah dalam parti kita ataupun fahaman dalam parti, tapi ada adab sama Muslim kita tak kena jaga. Walaupun kita pandang hak Muslim ni musuh kepada parti ataupun agama kita, tetap kita pandang dia masih orang beriman, masih orang Islam, tetap aku kena ada sikit hormat pada dia, kena ada respect ataupun kena ada kasih sayang pada dia. Kenapa dia tetap saudara aku? Itu diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan gembira bila tengok saudara se-Islam kita jatuh. Patut kita kena sedih, kena kesian. Kena kesian. Berapa ramai dulu waktu pilihan raya hari tu, bila jatuh parti yang lama merintah, orang pakat kutuk parti yang lama merintah. Ni kan saya nak cerita parti ni, nak cerita adab sebagai seorang Muslim ni. Parti yang menang ni, pengikut yang menang ni macam mana? Allah kutuk sungguh-sungguh hak jatuh. Baru tahu depa ni, baru tahu kuasa rakyat apa semua, baru tahu depa ni tak guna apa semua, patut jatuh apa semua. Bangga, seronok, gembira, Allah SWT menghina orang yang jatuh. Dah. Bila parti kita menang, kumpulan kita menang, jemaah kita menang, kita nak kena buat apa? Syukur pada Allah. Allah, cukup. Lepas tu, yang kalah macam mana? Kesian dan nasihat depa dengan nasihat yang baik. Nasihat depa, kata kat depa, mungkin Allah nak tegur kau, dulu kamu ada kuasa lama, kamu tak buat Allah bagi amanah ni. Kamu pikul lain, duit kamu pikul lain. Perbaiki balik. Waktu jatuh ni kita kembali pada Allah. Macam tu. Sepatutnya kita orang Islam. Tapi kita macam mana? Kutuk pula orang jatuh. Rendahkan orang jatuh, hina orang jatuh. Allah SWT. Ludah orang yang jatuh, tak boleh. Allah SWT. Yang jatuh pula, apa berlaku di zaman ni? Menghina dan juga memfitnah yang naik. Dia kata apa? Mereka ni naik sebab tipu. Mereka ni naik sebab Allah SWT. Macam-macam lah. Allah SWT. Jadi, yang jatuh tu pun tak sedang juga. Itu masalah. Sepatutnya jatuh sedang lah, baliklah pada Allah, cukup lah. Tapi bila jatuh bukan nak balik pada Allah, makin jauh dengan Allah macam mana, kutuk pula orang yang naik. Yang ni yang berlaku di Allah zaman kita. Kita orang mengaji jangan terikut dengan arus tu. Arus suka hina orang, suka ini, suka ini. Kita macam mana? Tengok orang Muslim jatuh, kesian. Allah. Kalau kita tengok kita punya kumpulan naik, Allah naikkan kumpulan kita, syukur dan jangan sombong. Di samping kita membimbing dengan baik orang yang tidak mengikut jalan kebenaran. Pandang dia ni umat Nabi Muhammad juga. Dia orang beriman, cuma dia terpesong kot lain. Kesian kat dia. Yang ni yang perlu ada di zaman ni. Kita macam mana lah ni? Oh, tengok orang jatuh, tepuk tangan. Tengok seorang ustaz salah sikit, ada skandal ataupun ada Allah SWT kes sikit, buat macam tu. Allah SWT. Boleh jadi sebab dia kena kes tu dalam penjara, dia taubat pada Allah dan dia jadi wali Allah SWT. Tapi kita kutuk orang. Tambahlah kita kutuk-kutuk, dia naik martabat wali dalam penjara. Kita kutuk wali Allah, kita jadi iblis. Allah SWT. Iblis seronok pula kerana apa? Ramai yang menjadi iblis, ramai yang menjadi syaitan. Kerana apa? Kerana kita menjatuhkan orang. Kita menghina bila orang jatuh. Allah SWT. Kita bila orang naik, kita puji. Tapi bila orang jatuh, jangan keji. Apa kita kena buat? Nasihat. Pesan Allah kata dalam Quran, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Pesan dia, sabar kamu jatuh hari ni. InsyaAllah kalau kamu benar, Allah akan angkat kamu. Kalau tak dunia, di akhirat kamu akan berjaya juga. Macam tu. Tu saja, Muslim macam tu saja sikap dia. Tapi kita terikut dengan barat, kita terikut dengan syaitan, kita terikut dengan artis, kita terikut dengan Allah SWT. Ahli-ahli dunia yang mereka itu memisahkan di antara kehidupan seharian dengan adab Rasulullah, akhlak. Padahal Islam tu akhlak. Ruh agama ni akhlak. Allah SWT. Tapi ada juga orang yang mendakwa berjuang pada agama Allah, berjuang agama tapi tak ada akhlak. Maksudnya apa? Dia tak ada ruh agama. Tu kita bagi kita orang yang mengaji ni macam mana? Kena amal, kena ada ruh agama pada diri kita. Apa ruh agama? Akhlak mulia, akhlak Nabi SAW. Dan cara untuk kita menghasilkan ruh agama pada diri kita, buang dengki. Buang dengki. Allah SWT. Okey ya? Okey, jadi hal tadi kita tak kata kat mana-mana parti,
Mana kumpulan, Allah SWT. Tetapi kita hanya nak kongsi, jagalah adab. Tak kira kita di mana saja dan di mana bidang kita duduk. Bidang politik, jaga adab. Bidang agama, jaga adab. Bidang pekerjaan seharian, pejabat-pejabat ke, jaga adab. Jadi pemain, jaga adab. Jadi main bola sepak, jaga adab. Jadi apa lagi? Allah SWT. Jadi kontraktor, jaga adab. Jadi anak murid, jaga adab. Jadi tukang sapu sampah setiap hari, jaga adab. Itu agama Allah. Allah SWT. Itu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dunia ni aman, baru dunia ni seronok dan gembira kita hidup. Kerana apa? Semua orang beradab. Tapi dia tak seronok hidup ke dunia macam mana? Dia ni kutuk kita, dia ni rendahkan kita, dia ni hina kita, dia ni suka kita jatuh. Kalau kita naik, dia tarik Nabi jatuh juga. Seronok hidup macam tu? Tak seronok. Sebab kita tinggal agama, tinggal Nabi Muhammad. Tapi bila kita ikut agama, ikut Nabi Muhammad, dunia semua aman. Walaupun masuk politik bermacam parti, tapi aman. Tapi tak ada caci maki, tak ada buat fitnah, tak ada. Semua berjuang dia panggil khalis ataupun ikhlas ataupun bersih. Tak ada rasuah, tak ada itu, tak ada ini. Tapi bila agama dilempak di belakang, tujuan dunia di depan, rosak dan tak aman. Allah SWT. Termasuk parlimen, tempat yang nak mesyuarat, jadi tempat perang. Kenapa? Lempak belakang adab-adab dan juga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh bertengkar, boleh berbahas, boleh berdebat, tapi kena ada adab. Tapi sampai tahap maki, rendahkan, kutuk, Allah SWT. Lepas tu kata pula dekat orang tu, hukum orang tu, kata dia buat satu jenayah padahal tak betul lagi, tak tahu lagi betul dia buat ke tak. Itu masalah lah tu. Maksud dia apa? Itulah yang syaitan nak berlaku pada umat Nabi Muhammad. Kita lah ni bukan musuh sama parti dah ni, bukan kita musuh sama parti. Kita bukan musuh sama kita. Tapi kita, Allah SWT, musuh kita lah ni siapa? Bukan parti lain, bukan kumpulan lain, bukan madrasah lain, bukan kampung lain. Musuh kita yang sebenarnya ni adalah syaitan. Syaitan yang nak rosakkan kita. Kita sama kita tak mau rosakkan sama kita. Tapi kenapa jadi kerosakan? Sebab syaitan tekan kita. Sebenarnya musuh kita itu adalah syaitan, bukan sama kita. Apa nama kampung pun, apa nama kumpulan bola sepak pun, kita bukan musuh. Kita bukan musuh, kita saudara. Kita sama-sama anak Adam. Tapi musuh kita sebenarnya apa? Syaitan. Manusia rosakkan kita, manusia jatuhkan kita, manusia problem dengan kita. Sebab syaitan ni kok, belakang tu syaitan. Syaitan yang nak rosakkan kita sama kita. Sebab tu ambil syaitan itu, kata Allah, menjadikan musuh kamu. Okey, jaga-jaga syaitan. Itu syaitan. Allah SWT. Sebab itu bila ada Allah SWT, saudara kita yang memusuhi apa yang kita buat, contoh nak buat sekolah agama, orang musuhi, orang report, suruh tutup bang. Maksudnya musuh tu. Tapi bukan dia musuh kita sebenarnya. Siapa musuh kita? Belakang tu syaitan yang tekan dia suruh musuhi kita. Maksudnya syaitan mempergunakan orang ni. Bila dia dipergunakan syaitan, sepatutnya kita benci dia ke kesian kat dia? Dipergunakan. Orang dipergunakan. Contoh kambing hitam, kena benci ke kena kesian? Kesian lah. Dia tu masuk penjara bukan makan dadah, tapi orang berdadah nak buket dia. Kita kena benci tak? Kena kata memang patut pun ni, kena nayar tu memang patut masuk. Apa pula kena nayar patut masuk penjara? Kesian lah. Kesian dia tak minum arak, dia tak makan dadah, tapi orang penayar dia. Maksud dia apa? Bila tengok kaum muslimin buat problem, buat masalah, buat kejahatan, musuhi kita, kata pada kita dah buat baik, dia kata, dia musuhi. Pandang apa? Pandang kesian. Kesian kat dia. Kami nak buat sekolah, dia pergi report, sekolah tutup. Kami nak buat kuliah, dia pergi report, kuliah tak jadi. Kami nak anjur program, dia pergi report, program tak jadi. Kesian kat dia. Bukan kita tahu dia ni tak guna, aku boleh pijak muka dia apa semua. Bukan yang tu. Kita kesian. Kenapa? Dia ikut syaitan. Dia terpedaya dengan syaitan. Dia diperguna syaitan. Kesian kat dia. Yang inilah hati Nabi Muhammad, inilah akhlak Nabi Muhammad. Hidupkan zaman ni. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, dia cinta pada aku. Siapa cinta Nabi, duk qasidah kan? Qasidah ni tanda kita cinta Nabi. Cinta Nabi ni macam mana? Amalkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Sunnah apa tu? Sunnah dalam tindakan. Sunnah dalam kita memandang orang. Kita ikut tindakan Nabi kepada ahli maksiat, kepada orang yang memusuhi dia. Kita ikut pandangan Nabi kepada orang yang memusuhi dia ataupun orang yang membenci dia. Apa pandangan Nabi pada mereka? Nabi pandang kesian. Nabi belas. Allah, bukan pandangan Nabi nak mereka hancur. Walaupun malaikat mai tawak untuk hancur. Malaikat kata, wahai Muhammad, kalau engkau izinkan kami hampak penduduk Taif itu dengan bukit-bukit yang ada ni, kami akan buat. Nabi kata, la, tidak. Aku harapkan dalam sulbi mereka terima agama ni. Nabi SAW, maksudnya Nabi masih lagi pandang daripada kebaikan.
Masih lagi Nabi pandang mereka ni boleh lagi Allah menyumbang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita macam mana? Oh, orang ni sikit kita nak kita orang tu hancur tu ya. Tiba-tiba dengar orang tu accident, terus abang. Itulah kata kat wali sangat, aku ni kan wali. Mengaku wali pula. Allah Subhanahu. Okey. Allah Subhanahu. Itu kita Allah Subhanahu. Tengok orang yang duk kata kita Allah Subhanahu, orang pukul dia. Kita kata apa? Itulah aku ni bukan boleh kata. Orang kata sekali ada orang pergi pukul dia apa? Awak itu kan betul. Allah Subhanahu belas kasihan kepada sama muslim. Itu diajar oleh Nabi Muhammad. Okey, tak apalah. Allah Subhanahu. Jadi dengki ni apa? Bercita-cita menghilangkan nikmat daripada orang lain, sama ada nikmat dunia. Allah Subhanahu. Atau nikmat agama. Allah Subhanahu. Nikmat agama ni apa? Tengok orang tu orang soleh, orang baik. Allah Subhanahu. Tok guru mengajar, anak murid ramai. Dia tok guru juga. Dia ustaz juga. Dia tengok ustaz ni baru mengajar sebulan, orang ramai dah. Dia mengajar 10 tahun dah di Kedah ni, orang tak ramai-ramai. Akhirnya macam mana? Hasad, dengki. Dia pun niat lintas di hati dia, dia kata apa? Kalau nama dia jatuh, orang tak pergi ngaji dah dia. Tengok sungguh nama dia satu hari jatuh. Allah, orang tuduh dia apa-apa jatuh. Ustaz yang dengki kat ustaz tu dia rasa apa? Itulah Allah senang. Itulah Allah senang. Dia macam syok, dia macam mengakui jatuh. Dia tak rasa kesian, dia tak ada sangka baik. Dia tak ada doakan supaya Allah beri kesabaran ke kat tu. Dia tak pergi pesan nasihat elok supaya tabah apa semua. Tapi dia, itulah. Aku kata dah, apa pergi ngaji kan dia? Aku kata dah. Patut apa pergi ngaji di pondok aku ni. Pondok aku ni semua ada, apa yang tak ada? Hampa nak ngaji kita apa? Oh, sombong. Jangan mengaji gitu, iblis tu. Allah SWT, iblis tu. Okay, jadi, Allah SWT Muhammad. Jadi, walaupun nikmat agama, kalau kita nak nikmat agama tu hilang pada orang tu, termasuk kita hasad dengki juga. Allah SWT. Dan kita seolah dah jadi syaitan. Kenapa? Syaitan ni dia nak nikmat agama pada diri orang tu hilang. Sama kita dengan syaitan. Apa beza kita? Syaitan nak nikmat agama yang ada pada diri umat Nabi tu hilang, hancur. Kita pun kalau nak macam tu, kita sama dengan syaitan saja. Okey. Atau mencita-cita supaya diturunkan balak ke atasnya. Maksud dia, bila orang tu dia hasad dengki kat orang tu, contoh dia tengok rumah orang tu lawa pada dia. Dia kerja lama dah tapi tak boleh buat rumah selawa tu, sebesar tu. Dia ni baru kerja tapi rumah lagi elok pada dia. Orang kampung semua puji rumah kawan dia ni. Rumah dia orang tak puji. Padahal dia buat tujuan nak puji, orang tak puji. Akhirnya dia main lintas hati dia. Kalau lah turun balak kat orang ni, rumah dia terbakar ke apa ke, rumah dia ni tenggelam dalam bumi kan bagus. Tengok-tengok sungguh satu hari rumah tu terbakar, dia pun rasa seronok. Rasa lega. Ini dia panggil hasad dengki. Allah sangat bahaya. Allah sangat. Seumpama hasad dengki ni cerita Snow White. Snow White, betul tak? Snow White ni dia duduk depan bukan Snow White, ahli sihir tu, hak tua tu. Setiap hari dia duduk depan cermin, dia kata apa? Wahai cermin, siapakah wanita yang paling cantik di tempat ini? Cermin tu pun kata kat dia, yang paling cantik adalah engkau. Satu hari, siapa yang paling cantik, dia tengok, dia tunjuk Snow White. Betul tak cerita tu? Snow White. Akhirnya dia geram kat Snow White. Nak kecantikan Snow White tu hilang. Tambah pula dia dengar kata ada seorang raja, raja muda di negeri itu dah terjatuh hati kepada Snow White. Snow White tu pula duduk dengan orang yang pendek-pendek kan. Allah cerita tu. Akhirnya ahli sihir ni dia merupa jadi seorang yang rupa lain lah. Dan dia bawa pi apple, dia bagi kat Snow White, sedekah kat Snow White. Sedekah tapi dengki sedekah apple, hadiah apple, suruh makan apple merah. Akhirnya makan-makan ada racun. Terus jatuh, tak sedarkan diri. Bila tak sedarkan diri, akhirnya dicium oleh raja, hidup balik ke rumah. Allah senang, okay. Okay. Allah senang, okay. Kalau macam tu, raja tu kalau ada lagi boleh panggil sampai mati suruh dia cium, hidup balik. Allah senang, okay. Dan kalau tak salah, raja tu dia sebelum tu disumpah jadi katak. Betul tak? Dia kurang betul lah. Dulu kita tengok, kita ingat. Nak cerita apa? Nak cerita Snow White tu adalah cerita seorang yang dengki. Seorang yang dengki kepada orang yang lebih cantik daripada dia. Allah SWT. Jadi Allah SWT. Tapi apa hasilnya? Tak ada apa-apa pun. Dia tak dapat apa-apa pun. Akhirnya yang berjaya, yang mendapat kebahagiaan adalah yang orang yang dia dengki tu. Siapa? Snow White tu. Sampai dapat kahwin dengan anak raja apa semua. Okey ya. Tak apalah. Allah SWT. Yang dengki tu tak boleh apa juga. Tetap tua dan tetap musnah apa yang dia ada. Okey ya. Allah SWT Muhammad. Okey.
Allah Rasulullah Muhammad. Cita-cita seumpama itu haram lagi berdosa besar. Rasa macam tu, nak orang ditimpa bala, nak orang hilang nikmat, nak orang jatuh, nak orang hina, nak orang Allah sana dibuang cita-cita dan rasa perasaan macam tu, dosa, kata Syekh Abdul Qadir Mandiri. Dosa tu. Sebab tu sifat yang buruk yang wajib kita buang. Okey. Bahkan ia sesuatu penyakit yang besar daripada segala penyakit hati. Dengki ni di antara penyakit-penyakit yang sangat besar dalam hati kita. Penyakit hati ni banyak. Di antara yang paling besar, di antara yang besar-besar adalah dengki. Allah Subhanahu Muhammad. Sebab sabda Nabi SAW, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Allah Subhanahu Muhammad. Maksudnya berhati-hatilah tentang dengki itu. Maka sesungguhnya dengki itu memakan segala kebajikan seperti api memakan kayu api. Kita pernah hati lagi tak? Ada lagi tak tu? Tak ada lah, habis dah. Habis dah. Kalau ada bagi kat orang yang tak ada. Tak ada. InsyaAllah esok kita beli lagi kitab Penuh Hati. Siapa yang tak ada, esok boleh ambil insyaAllah. Ada orang wakaf, ada orang bagi duit wakaf untuk kitab. Kitab free lah, dapat insyaAllah. Dan kitab ta'lim tu pun siapa tak dapat lagi boleh beritahu, kita akan beli esok insyaAllah. Okey, mengaji kalau ada kitab bagus. Kerana apa? Nanti boleh baca kat orang pula. Mengaji di sini jangan niat nak amal untuk diri kita ya. Niat nanti satu hari aku nak berdakwah, satu hari aku nak baca kat orang, nak mengajak orang pula. Bila kita mengaji kita boleh ngajak, tak ada masalah apa insyaAllah. Yang salahnya kita tak mengaji tapi kita mengajak. Bila kita dah ngaji betul-betul, tengok kita tulis apa yang kita tak faham, bagi faham boleh elok, tak faham tanya, insyaAllah satu hari nanti kita boleh mengajak orang lain pula insyaAllah. Kena yakin insyaAllah. Okay, Allah Subhanahu Muhammad. Satu hari kita boleh tengok insyaAllah yang mengaji-ngaji ni insyaAllah kuliah-kuliah di masjid pula. Kuliah di masjid insyaAllah. Maka ada. Jangan risau. Jangan tengok umur. Allah Subhanahu, jangan tengok umur. Allah Subhanahu Muhammad. Kita cerita itu seorang mufti Mekah, hidup dia 60 tahun penuh dengan maksiat, kejahatan, foya-foya, tak mengaji, satu apa tak tahu tentang agama. Dia tak benar. Akhirnya satu hari tergerak hati nak pergi haji, pergilah haji. Macam lah ni lah, hati-hati tergerak hati pergi haji. Dia pergi haji, tiba-tiba dapat hidayah di waktu dia buat haji. Dapat dia teriak apa semua, taubat pada Allah, azam tak mau ulangi lagi apa yang dia buat, tak mau balik dah ke tempat dia, takut jatuh lagi macam tu. Akhirnya dia cari ulama-ulama di Masjidil Haram, dia mengaji. Mula dengan Iqra. Mula kita asas tentang wudu, tentang sembahyang. Dia mengaji selama 40 tahun sehinggalah umur dia 100 tahun. Waktu umur dia 100 tahun dia diangkat menjadi mufti Mekah. Mula ngaji umur 60. Tapi umur 100 jadi mufti Mekah. Hafal Quran, hafal itu, hafal ini semua masuk. Dan dia wafat ketika mana umur 120 tahun. 20 tahun jadi mufti Mekah, lepas tu wafat, meninggal. Maksudnya apa? Jangan tengok umur, tapi tengok kesungguhan kita. Kalau jujur, betul-betul nak ilmu dari Allah, nak amalkan ilmu betul-betul kerana Allah, tak kira umur Allah akan bagi. Tapi orang yang tak jujur, dia mai sini kurang manfaat. Siapa yang jujur masuk ke tempat ni mengaji, Allah SWT, tak ada kitab, jujur, betul-betul nak ilmu, nak amal kerana Allah. Allah SWT, nak selamat, nak rahmat dunia dan akhirat. InsyaAllah, kalau kita jujur betul-betul, tak kira yang ikut online ataupun yang ikut mengaji di sini, insya-Allah kita akan berjaya. Paling kurang kita dapat bimbing keluarga kita. Paling kurang tu. Tapi insya-Allah boleh lebih pada tu. Yang penting jujur dah. Tu dia jujur dah. Allah Subhanahu. Tengok umur 60 tapi jujur tu, nak ilmu betul, nak taubat, nak balik pada Allah, nak amal, akhirnya jadi mufti. Kita baru umur 30. Baru umur 30 lebih. Lagi peluang cerah nak jadi mufti. Tengok nanti 40 tahun lagi kita tengok. Lah, Syafiq jadi mufti lah. Dulu duk buat tesis, minta kerja. Dulu duk pintu muduga orang minta kerja. Tengoklah jadi mufti Kedah. Jadi Suhairi ke macam tu, Aiman ke, kawan kita, Abang Aiman kita, jadi mufti Kedah. Seorang mufti Kedah, seorang mufti KL, seorang mufti wilayah apa semua. Kita tahu. Dia kata mereka ni bila ngaji ni, ngaji tu waktu dia PY, ngaji kita asas, tengok jadi mufti. Mana tak tahu, kita tak tahu takdir kita macam mana. Maksudnya apa? Kalau kita sungguh, kita jujur, insya-Allah Allah akan bagi. Allah akan bagi. Yang penting jujur dah. Allah senang. Okey. Allah senang Muhammad. Nabi kata apa? Dengki tu dia umpama Allah senang Muhammad. Dengki tu kata Rasulullah, dia memakan kebajikan, memakan kebaikan-kebaikan ataupun pahala-pahala yang kita hasilkan.
Kita amal, kita dapat pahala. Tapi bila kita ada dengki, dengki itu umpama api yang memakan kayu api. Maksud dia apa? Pahala kita ni umpama kayu. Kalau ada dengki, dengki umpama api. Api akan makan kayu. Maksud dia apa? Siapa yang banyak beramal, mengaji, ibadat, sembahyang 5 waktu, baca Quran, tapi kalau dengki dalam hati dia, semua pahala-pahala yang dia buat tu akan menjadi debu. Dia kena bakar jadi debu kan? Tak ada apa. Kenapa? Masalah dengki. Satu, jangan pandang rendah dengki. Kita baca Quran, kita duduk sedekah banyak, jaga-jaga. Kalau ada dengki, akan terhapus sikit-sikit pahala kita. Akhirnya balik bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Kata, ya Allah, mana pahala aku semua? Allah kata, apa pun tak ada. Kenapa kamu dengki pada orang? Rugi sedekah apa banyak dah, ibadat apa banyak dah, tengok semua dihapuskan oleh Allah. Kenapa kita dengki? Maksudnya apa? Allah nak bagi tahu, Nabi Muhammad nak bagi tahu betapa buruknya dengki dan betapa bahayanya dengki. Jangan dengki lah. Kesimpulan, jangan dengki lah. Jangan kita kata apa? Takkan sampai dengki pun hapus semua. Tak, bukan kira hapus. Jangan dengki. Bukan masalah hapus ni. Masalah jangan dengki. Bahaya dengki. Allah SWT Muhammad. Okey. Allah SWT Muhammad. Seterusnya dikehendaki dengan memakan di sini membinasakan pahala amalan kita. Dan sabda Nabi SAW, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwanan. Inilah hadis yang kita maksudkan tadi. Hidupkan hadis ni dalam kehidupan kita. Ahli politik ke, Allah SWT, tok guru ke, anak murid ke, masyarakat ke, tok imam masjid ke, siapa saja hidupkan hadis Nabi Muhammad ni, sunnah Nabi Muhammad ni. Tengok Nabi ajak apa. Nabi kata, janganlah kamu, Allah SWT, tabaghadu, marah memarahi. Sikit-sikit nak marah orang. Sikit-sikit nak marah orang. Orang buat betul pun dia marah, orang buat tak betul lagi dia marah. Allah SWT. Orang senyum kat dia marah, dia tak senyum apa. Orang buat muka serius, dia kata Syah pelik apa. Semua marah. Allah SWT. Masalah ni, orang yang suka marah ni, tak berkait dengan dia pun dia nak marah. Contoh, dia duduk sembang kawan dia, lalu motor derai, wow, rezek, haram apa semua, dia maki. Kenapa? Pemarah dalam diri dia. Bukan ada kaitan dengan kita apa, tapi dia ada baik, dia derai, tapi dia ada duit nak buat kan. Allah SWT. Naik kereta, orang potong dia, marah. Allah SWT marah. Allah SWT. Orang ni bila suka marah, Allah SWT, dia akan merosakkan diri dia sendiri. Tekanan hidup dia. Sampai kita kalau jumpa dia, dia buat kening tu. Orang pemarah. Siapa? Tanya-tanya apa? Tanya pun tak boleh dah. Allah SWT masalah. Hujan marah. Hujan pula hari ni. Ish. Esok panas. Panas betul hari ni. Panas marah juga. Dia nak hujan pun tak, panas pun tak. Sagi marah pula. Kalau Allah hujan pun Allah tak buat, panas pun Allah tak buat, lagi marah pula. Dia kata apa? Nak hidup macam mana ni? Panas tak ada, hujan tak ada. Masalah pula. Semua marah. Allah SWT. Ni problem kalau marah. Satu Nabi kata, jangan kamu duduk marah sana, marah sini, marah sana. Saling marah, memarahi, jangan. Tabaghadu ini dia dalam isim ada tafa'ala ataupun dimaknakan dengan musyarakah. Maksudnya jangan saling marah-marah. Contoh saya cakap dengan Irham, marah-marah. Oi, nak makan apa ni? Irham pula kata, dia pergi nak makan apa? Jangan itu. Jangan saling kamu marah. Dia ni marah dia ni, ni marah dia ni, ni marah dia ni. Kumpulan ni marah kumpulan ni, kumpulan ni marah kumpulan ni. Masjid ni marah masjid ni, masjid ni marah masjid. AJK ni marah AJK ni, AJK ni marah AJK ni. Saling marah-marah. Tak aman hidup tu. Nabi tak mahu kita tak hidup dalam keadaan tak aman, tak seronok. Senang kan kita suka ada orang marah kita. Suka tak suka kan? Suka tak kalau main mengaji di sini saya kata, "Oh, ni buka kitab, buka kitab." Apa buka? Tak suka. Allah senang amat. Tapi saya kata, "Buka kitab, kita nak ngaji malam ni kitab ni apa semua." Cakap elok masa dah suka. Kalau marah tak suka. Maksudnya kalau kita tak suka orang marah kita, jangan kita marah orang. Orang tak suka tak? Itu ajaran Islam. Kita tak suka orang marah kita kan? Janganlah marah orang. Kalau kita habang kawan elok orang boleh buat, apa kita nak marah dia? Contoh tuang sampah kat situ. Ambil angkat tuang sampah tu. Apa duk saja apa? Marah tu. Cuba bang dia. Dia angkat sampah buang sat, dia pun buang. Lebih baik kita lemah lembut daripada kita marah. Allah suka kepada hamba yang lain. Hamba yang peramah, hamba yang lemah lembut Allah suka. Allah senang. Saya dapat bila baca hadis ni, kita dulu jadi wadan asrama 6 tahun dulu hadis dulu jadi wadan asrama. Pelajar main macam-macam 250 orang lebih kurang, kita jaga seorang. Ada juga kawan tolong kadang-kadang. Kadang-kadang kita tengok budak ni kalau kita habaq kadang-kadang kita kena marah pun dia buat. Okey. Sampai saya kadang-kadang saya terbawa-bawa. Bila ada budak yang kita suruh dia kena marah lepas dia gerak, kita ni pergi semayang cepat, ambil wuduk cepat, time dah ni. Akhirnya terbawa-bawa perangai tu kita hak elok pun kita kata tu.
Ni semua ambil. Padahal yang lain tu abang elok okey. Akhirnya main satu dalam fikiran saya, main satu fikiran. Kita mengaji hadis semua. Satu fikiran, satu kesimpulan macam ni main dalam diri saya. Kata macam ni. Aku suruh orang dalam keadaan marah, orang buat. Dengan aku suruh orang baik-baik, orang buat. Lebih baik aku suruh baik-baik, orang buat, daripada aku suruh dalam keadaan marah, orang buat. Sama saja. Cuma kalau kita suruh orang dalam keadaan baik, orang buat, itu lebih baik. Kenapa? Kita dapat pahala, orang tu menseronok. Tapi kalau kita suruh orang buat, kita marah-marah suruh orang buat, tapi kita hilang pahala, hati kita kotor, tekanan diri kita, akhirnya darah tinggi, masuk hospital. Allah senang. Jadi akhirnya lepas tu saya suruh orang semua suruh biasa-biasa, sampah-sampah, tapi dia buat. Akhirnya rupanya bila kita suruh orang dengan elok, lagi kesan dia kuat. Sampai satu hari tu, bukan saya nak cerita saya baik tak, ini kongsi nikmat yang Allah bagi. Ada seseorang daripada Puchong, daripada Selangor, waris pelajar lah. Dia main hari tu, dia nak tengok asrama. Dia semayang asar dengan kami apa semua. Waktu mana lepas semayang asar, saya ucap kepada semua pelajar. Saya kata apa? Satgi lepas asar ni, sebelum kita main bola semua, pergi kemas duduk asrama. Sebelum semua main bola, saya nak semua duduk depan asrama. Lepas kemas duduk depan asrama, saya nak cek setiap bilik, nak tengok semua kemas susun elok. Tak mau ada sampah satu pun. Cakap itu bisa kan? Budak-budak ni keluar masjid, keluar surau, dia pergi buat lah. Saya tak pergi tengok pun. Lepas lebih kurang 15 minit, 20 minit, kita pergi cek. Dia pun semua tunggu depan asrama. Kita semua dah siap dah, okey, semua dah buat dah. Dia kata okey, buat dah ustaz, kena pergi bola dah. Dan nanti nak cek dulu. Cek memang tak ada langsung sampah, okey semua. Kita okey pergi bola semua. Sebab saya ni tak suka pukul orang, saya tak pukul budak dengan rotan, tapi saya tekan jiwa mereka. Tak, itu lebih kesan. Contoh saya kata macam ni. Esok pagi ni kalau asrama tak bersih, jangan main bola seminggu. Mereka suka main bola petang-petang, nak rest kan, sebab mengaji tekanan. Itu tekan gitu kan. Ada pula kita ketahui tu, Allah senang. Siapa yang Allah senang Muhammad semayang jemaah lambat, dia buat lambat di asrama, tak masuk semayang jemaah lambat, sebelum tidur lagi dia kena selawat pada Nabi Muhammad 3,000. Pening dah 3,000 nak selawat. Itu denda yang saya buat. Siapa buat benda ni yang kita larang, langgar peraturan asrama, pergi sembahyang tasbih. Yang tasbih dah. Kita tengok dah sembahyang tasbih. Kadang kita tak ada nak pergi mana, kita lantik seorang, tunggu dia sembahyang tasbih. Ataupun kita suruh dia sembahyang sunat mutlak 20 rakaat, macam tarawih yang. Itu yang kita buat. Dan itulah juga didikan di Tarim di Hadramaut. Ulama-ulama sana dia tak pukul kita. Kamu ada kes lah. Duduk dalam pejabat saya, sembahyang 1 rakaat. Sembahyang 1 rakaat sunat. Esok nak buat lagi lah kalau kena 1 tak buat dah. Kalau kena pukul sekali lah. Mak, kata lah ustaz pukul biasa lah, takat balok ni mak aku lu katok aku dengan kayu 3,5-2 kata dia. Ustaz ni takat nak tibai ngawatan tibai berapa kali pun tak heran. Allah. Tapi kalau suruh sembahyang 20 rakaat, baru dia tahu azab tu. Okay. Jadi bagi orang yang mengikuti ni, ada wadan di sini, amalkan macam ni, sangat berkesan. Akhirnya tetamu atau waris yang main dari Puchong tu, dia main kat saya malam tu, dia kata apa? Saya heran betul lah ustaz cakap elok-elok tadi, semua budak buat tu weh. Ustaz tak marah mereka. Ustaz hanya kata satgi saya nak semua bersih, semua pergi balik bersih asrama. Dia kata semua budak buat. Allah senang. Dia kata heran dia. Selalunya asrama ni payah nak ikut. Tu saya abang lah. Sebenarnya dia boleh ikut cakap tu. Yang pertama, Allah senang, kita cuba amal cara Nabi kata. Nabi ni cakap elok dekat para sahabat, pada orang yang duduk dengan dia, cakap elok. Kita niat nak ikut Nabi, InsyaAllah kesan tu pada hati dia. Yang kedua kata kat pakcik tu, kalau macam dia tak buat, kita tekan jiwa dia, jangan kita bagi mereka ni pukul dia, tak pukul dia. Sebab pukul hanya kesan di luar. Tapi kalau kita suruh mereka ibadah, suruh mereka beramal, kesan mereka di dalam. Sebab semayang ni, zikir, selawat, bukan setakat memberatkan orang tu, mengisahkan orang tu sebab langgar peraturan, tapi membersihkan jiwa dia. Selawat banyak, dapat rahmat banyak. Semayang banyak, Allah ampun dosa dia, akhirnya jadi baik lah. Mungkin boleh jadi dia buat satu kes, kita bagi denda 1 rakaat, lepas tu dia wali Allah. Tengah semayang sampai teriak siapa? Sebab tak larat dah. Walaupun teriak sebab tak larat dah, tapi teriak tu akhirnya main teriak kerana Allah. Bahawa sedang aku ni hamba Tuhan, tak apalah 1 rakaat pun, ibadah pada Allah. Dan saya pesan pula kepada budak, kamu semayang 20 rakaat ni yang saya denda ni, jangan buat kerana denda, tapi buat kerana Allah. Niat nak bersihkan hati, niat nak bersihkan diri ni, malah ibadat ni, malah ikut peraturan asrama ni, niat nak bersihkan diri kita ni, niat nak bersihkan nafsu kita yang halang kita buat. Bagi kefahaman, jangan denda tak bagi kefahaman. Akhirnya tekanan pelajar tekanan. Jadi macam tu, akhirnya mereka pun ibadat dan kadang mereka pun rasa nak didik diri mereka. Patutlah aku ni memang jahat pun, tapi aku semayang ni aku nak bersih hati aku.
Dan mereka tak akan marah kita. Mereka tak akan marah pada kita dan mereka tak akan benci kepada wadan. Allah, biar kita hidup dengan orang tak benci kita, orang sayang kita. Kecuali kita ni dah buat orang elok-elok, kita dah buat benda yang menyebabkan orang sayang tapi orang benci, itu terpulang itu aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita buat benda yang tak mendatangkan benci orang. Macam tu lah. Lepas ni siapa nak jaga asrama, macam tu lah, insya-Allah lebih berkesan. Okey. Allah SWT Muhammad. Dan jangan kita jadi wadan asrama, kita ada buat muka macam ni. Hei, mayang. Ikut Nabi Muhammad, senyumlah ke depa. Jumpa depa, Assalamualaikum, abang semua sihat ke semua. Waktu kita tegas, waktu biasa. Dia jadi wadan parti orang tu. Allah SWT. Orang tengah wirid dia pegang rotan. Lalu belakang belajang. Itu apa tu? Itu bukan nak didik orang tu. Allah SWT. Itu nak hukum orang. Kita nak didik orang. Kita nak jadi wadan ataupun nak jadi guru ke apa semua, nak didik orang, bukan nak hukum orang. Nak ajak pada kasih sayang macam tu. Okey, dan saya dapat benda-benda semua guru saya didik jugalah. Guru saya didik. Berkat guru lah, bukan saya pandai, berkat guru. Okey. Dan didikan Nabi Muhammad. Tu hadis Nabi Muhammad. Nabi kata apa? Jangan saling kamu duk marah-marah. Wala tahasadu, dan jangan saling kamu dengki-mendengki. Dia ni dengki kat orang ni. Ni dengki kat orang ni. Janganlah kamu membelakangi ketika berjumpa. Maksudnya jangan kita ni saling sombong, tak pandang dah ke orang, tak mau jumpa kawan itu ini, Allah SWT, tak ngam dengan orang. Dan janganlah kamu memutuskan kasih sayang. Jangan putus silaturahim, kata Nabi Muhammad. Kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari, kata Rasulullah, la yadkhulunal jannah qati', tidak masuk syurga orang yang putus silaturahim walaupun dia mati dalam Kaabah atau dalam riwayat lain. Mati dalam Kaabah, pergi buat haji apa semua, mati dalam Kaabah. Tengah-tengah sembahyang Kaabah, mati dalam Kaabah. Waktu haji pula, kalau dia putus silaturahim, tak masuk syurga, kata Nabi Muhammad, kena siksa dalam neraka tu. Jangan pernah rendah dengan silaturahim. Allah SWT. Sebab itu kita dalam duduk dalam berjemaah mengaji macam ni, kadang-kadang kawan kita buat perangai. Jangan kita terus buat satu kata-kata memutuskan silaturahim. Ra'i, sabak sat dengan karinah orang, sabak sat. Jangan kita nak orang terus baik, sabak sat. Nanti Allah kami kefahaman pada dia. Dengan cepat, hukum terus lah, biar dia tak main terus lah. Takut itu termasuk putus silaturahim. Akhirnya kita mati waktu mengaji, waktu mengajar pun kita masuk neraka juga. Masuk neraka juga. Alhamdulillah min zalik. Mudah-mudahan kita tak menjadi penyebab putus silaturahim. Kecuali orang putus silaturahim dengan kita, itu lain lah tu. Kita hubungkanlah, usaha hubungkan. Jangan kita duk putus silaturahim. Okey, harta ya. Satu tanah apa tak luas mana pun, sanggup adik kata kat abang, hang bukan abang aku. Hang jangan pijak rumah aku. Ini cerita betul Kita tengok depan mata kita. Jadi zaman ni harta ya pun Allah sesenang, sampai abang adik ni, kakak apa semua gaduh. Adik kata kakak dia, aku tak mau tengok muka hang pijak rumah aku. Hang bukan kak aku. Allah senang. Ini pemutus silaturahim, tak akan masuk syurga walaupun mati dalam Kaabah, walaupun dalam ihram, walaupun dalam haji, tak masuk Kaabah, walaupun mati tengah ibadah pada Allah, walaupun mati dalam keadaan tengah duk zikir la ilaha illallah, mati masuk neraka dulu. Kenapa? Putus silaturahim sangat berat di sisi Allah. Jadi jangan main-main Dia diseksa dalam neraka kerana dosa putus silaturahim, baru masuk syurga. Kita tak mahu lagu tu, kita nak masuk syurga terus kan. Kita kena tengok siapa kita pernah putus silaturahim, pergi sambung balik mesej, minta maaf lah dulu aku buang hang, aku tak mengaku hang kawan aku, tak mengaku hang adik-beradik aku. Dah aku ngaji dah cukup, minta maaf. Allah SWT macam tu. Dan kata Nabi SAW, dan jadilah dirimu sebagai hamba Allah Ta'ala yang bersaudara. Allah SWT. Maksudnya apa? Nabi nak kita ni jadi bersaudara, jangan bermusuhan, saling hormat menghormati, pakai rendah diri. Tengok Nabi pun pakai kalimah ibadallah. Apa maksud ibadallah? Apa maksud hamba? Hamba ni dia rasa dia tak ada apa, dia perlu kepada pertolongan orang. Hamba ni apa? Dia tak sombong. Hamba ni tak rasa besar diri. Jadi macam tu kata Nabi Muhammad, supaya kita tak marah sama kita, tak merendahkan sama kita, tak hasad sama kita. Okey, itu hadis Nabi SAW. InsyaAllah kita akan sambung besok hadis berkenaan dengan hasad lagi. Banyak lagi hadis. Dan Nabi akan sebut nanti hasad itu adalah sifat Yahudi. Dalam Quran Allah sebut tentang orang Yahudi itu dia hasad kepada orang yang ma'atakumullah min fadlih. Allah kata orang Yahudi itu mereka hasad ma'atakumullah min fadlih, apa yang Allah datangkan kepada kamu, kelebihan ataupun kurniaan-kurniaannya. Maksudnya apa? Bila Allah beri kurniaan kepada orang beriman, orang Yahudi akan hasad. Dia pun nak hilang kurniaan Allah tu. Seperti mana orang Arab bersatu kuat waktu mana Nabi mai, waktu mana Allah satukan hati mereka, orang Yahudi cuba nak pecahkan mereka balik. Hasad. Tak ada tengok orang pakat bersatu, nak beri orang bergaduh.
Oh, mereka ni duk pergi ngaji ni, pakai duk baik sama mereka ni. Aku tak boleh tengok mereka ni duk sekali duk. Aku nak pergi Pau Gaduh. Aku nak cerita sikit. Kawan mereka macam mana? Yang ni dia panggil golongan hasad. Atau kita duk ngaji macam ni, Allah sana dia tengok mereka ni duk ngaji mesra sama-sama mereka. Tak boleh biar ni. Dia pun abang. Hantar kawan yang duk mengaji tiap malam di PPY tu, di rumah Azmeh. Kali pakai pun. Dia mengaji hampa. Lepas mengaji dia balik, dia kutuk hampa. Kita pun betul ya. Gaduh. Tak bersatu, berpecah. Yang tu lah sifat Yahudi. Orang bila mai kat kita dia cakap macam tu, tolak tu orang ni. Sebelum kita tolak kawan kita. Yang masalah kita terima ni, orang yang Yahudi ni, yang sifat Yahudi ni terima. Kawan yang mengaji sekali kita tolak. Kadang-kadang fitnah pula, kadang tambah-tambah pula. Allah SWT. Orang kalau main mengaji jahat macam mana pun, sangka baiklah Allah boleh ubah dia. Kenapa? Dia dengar ilmu. Dalam ni malaikat doa dia. Dalam ni Allah turunkan rahmat. Jahat ke penjenayah dia, InsyaAllah Allah akan ubah dia. Sabar Allah SWT. Jangan cepat-cepat orang kita pun buang. Jadi lebih baik kita bersangka baik dan kita sabar dengan karenah ataupun kawan-kawan sekeliling. Ya jahat depa lah ni, kita macam tu dulu. Kita tak sabar nak orang ubah, kita pun dulu jahat juga, berapa tahun jahat. Jadi orang baru nak ubah sehari, kita nak hari tu yang baik. Kita berapa belas tahun jahat, Allah hukum kita pun sebab kita buat lambat. Orang baru nak ubah sehari kita tak terima dah. Allah kita sebulan mengaji tak ubah ini. Belah. Tak salah main ngaji dah. Kita dulu berapa puluh tahun jahat tu. Allah baru ubah pun kita pun. Kita lagi lama. Jadi kadang-kadang manusia tu perlukan waktu. Yang penting amal. Jujur, mengaji jujur kerana Allah. Allah akan ubah hati kita. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan sambung esok berkenaan dengan hadis-hadis Allah Subhanahu dengki. Dan mudah-mudahan sebelum kita langkah keluar daripada tempat mengaji ni, Allah keluarkan dalam hati kita dengki. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dengki supaya hati kita bersih, mulia sebenarnya hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salihin insya-Allah. Wasidah. Ada masalah apa? Ada orang dah. Wasidah. Boleh insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah kita lepas kita qasidah lagi, kita akan doa khusus buat adik ipar kepada Abang Khairul kita, Allah SWT, yang sakit tenat di red zone lah ni ya. Allah mudah-mudahan kita niatkan juga segala barakah, syifa, nur, cahaya apa saja yang Allah bagi dalam majlis malam ni, kita mudah-mudahan kita niat juga Allah sampaikan kepada saudara yang sakit tu insya-Allah. Dan doa-doa para malaikat, berkat para malaikat, segala kebaikan yang Allah bagi dalam majlis kita niat supaya Allah sampaikan kepada yang tengah sakit insya-Allah dan menjadi kesembuhan. Insya-Allah lagi kita akan doa untuk dia, mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan pada dia insya-Allah. Qasidah insya-Allah. Sidah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi Habibi Muhammad khairil mursalin nurul mustafa
وسلم عليه يا رسول الله يا نبي لك
وذرياته صلى الله وسلم عليه. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفلهانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفلهانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفلهانا والدهر أنجز وعده والبشر
وصحبه وزوجاته